kan. Jadi kita nak bercerita mengenai gagasan korban bersama kita di studio. Ketika ini kita ada yang bahagia Datuk Dr. Hassan Haji Muhammad Ali yang merupakan Presiden Jati Malaysia. Dan juga kita ada Cik Muhammad Faiz Abdul Razak yang merupakan pengurus Akademi Keluarga Bahagia Malaysia atau singkatannya AKRAB. Akrab. Assalamualaikum, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita insyaAllah besok kita akan menyambut hari raya hari Adha ataupun orang sebut hari raya korban kan. Jadi Datuk, mungkin ada yang nak tahu apa maksud institusi korban itu sendiri. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton yang dihormati sekalian ya. Rasanya dalam seminggu beberapa hari ini perkataan korban itu lumrah di TV, di radio, di akhbar, dan mungkin di antara keluarga pun bercerita tentang korban. Tapi saya nak sebutkan sebagaimana yang tuan-tuan lebih tahu daripada saya agaknya, korban itu tak sama dengan perkataan pokok, tak sama dengan perkataan ayam, tak sama dengan perkataan kerusi, tidak. Korban ada satu perkataan very value loaded ya. Banyak value, nilai-nilai di dalamnya. Dalam korban ada ibadah. Dalam korban ada yang dikatakan sebagai takwa. Dalam korban ada keikhlasan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam korban ada jihad. Dalam korban maknanya kalau yang duit kena keluar duit sikit misalnya. Kalau tenaga keluar tenaga sedikit misalnya. Kalau masa keluar masa sedikit misalnya. Dan yang penting sekali ialah korban itu mentakarrubkan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya nak memudahkan mengatakan bahawa korban itu a special word. Perkataan yang ada nilai ibadah, perkataan yang ada nilai syariat, perkataan yang ada nilai sosial, perkataan yang ada nilai pembentukan peribadi, perkataan yang ada nilai pembentukan masyarakat, dan akhirnya perkataan yang ada nilai pembentukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan rimahnya. Okey, kita akan bukakan talian. Jika anda mungkin nak bertanya soalan, anda boleh menelefon kami 0322828578 atau 8579. Kita nak tanya Cik Faiz. Cik Faiz, kalau kita tengok boleh dikatakan semua masyarakat kita sudah memahami setiap tahun ada ibadah kurban. Tapi setakat mana penghayatan gagasan kurban itu sendiri? Ada pandangan Cik Faiz? Baik, kita nak menyentuh soal korban ini pada umumnya lah di Malaysia ini kita tengok akan terjadi, orang cakap hari raya Aidiladha itu tidak dapat lagi dengan yang kita namakan ibadah korban, sembelihan binatang, tak kiralah lembu, kerbau, kambing dan sebagainya. Tetapi dari segi penghayatannya, maksud korban itu sendiri di Malaysia ini hanya dipraktikkan sekadar dengan ibadah korban itu. Sedangkan kita boleh melihat korban ini begitu besar. Kita melihat balik kepada tanggungjawab dan fungsi kita sebagai seorang Muslim atas muka bumi ini, dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya tanggungjawab ubudiyah, yang keduanya tanggungjawab kita sebagai seorang khalifah. Yang mana tanggungjawab sebagai khalifah ini kita sebagai penyambung terhadap legasi yang Nabi Muhammad SAW dah bawa rahmat Islam kepada kita. Jadi di situ korban kita sebagai seorang khalifah ini sangat besarlah. Jadi penghayatannya di Malaysia sekarang ini saya melihat masyarakat kita masih belum dapat menghayati istilah ataupun korban itu dengan lebih luas dan mendalam lagi. Kalau macam tu, apa yang perlu kita lakukan? Dari segi pendedahan, saya rasa pendedahan kita mulakan dari awal persekolahan lagi. Mungkin boleh didedahkan dengan maksud korban yang lebih mendalam. Contohnya kita ambil tadi, kita tugas kita yang kedua, tanggungjawab kita yang kedua sebagai seorang khalifah Allah. Jadi sedangkan ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dia kata, barang siapa yang tidur dan tidak mengambil tahu urusan orang Islam yang lain, maka dia bukan di kalangan mereka. Maksudnya kalau kita ni sebagai seorang Islam, kita tak berkorban, kita tak korban masa kita tak korban fikiran kita untuk berfikir tentang masalah umat yang lain, maknanya kita bukan sebahagian daripada umat itu. Jadi penghayatan terhadap korban ini perlu kita luaskan, perlu kita besarkan kepada golongan-golongan seawal daripada alam persekolahan lagi, saya rasa. Okey Datuk, ada segelintir kan daripada masyarakat kita yang cuma tahu korban lembu kan. Lepas tu mereka tak tahu dah nak buat apa kan.
Pandangan Datuk. Dah ada korban. Kalau kita tengok dari ibadah korban itu, selepas melakukan korban, bagi dia dah cukup. Cukup lah, dah. sudah. Selepas ini jangan dah tak ada apa nak buat, dah tak perlu nak kepada yang membuat korban itu. Itu Maksudnya pada yang membuat korban itu. Oh, dia tidak begitu. Sebenarnya dia ada rentetan dia. Yang pertama sekali sudah tentulah kita berkorban itu kemungkinan kita berbincang bersama dengan isteri, bersama dengan anak-anak dan sebagainya. Siapa yang nak dinamakan, siapa yang termasuk dalam kumpulan 7 orang, misalnya seekor lembu itu dan sebagainya. Nombor 2 pelaksanaannya. Pelaksanaannya mungkin sekarang ni satu bahagian dah 450 begitu satu bahagian. Jadi anak ada 7 orang misalnya. Anak yang mana yang nak dikorbankan pula. Ialah korban Nabi Ismail pun anak dikorbankan begitu kan. Yang ketiga barangkali dari segi pelaksanaannya kena dilihat pula di mana nak dikorbankan dan sebagainya. Yang keempat, kita kena tengok kita yang cantiknya, sunnahnya orang yang berkorban tu hadir pada hari penyembelihan itu. Tapi kebanyakannya kadang-kadang dia tak nampak tu, dia tak hadir, dia tak kisah. Asyik dia dah bayar 450, 2 orang 900, that's it. Kan, bagi dia dah tunai tanggungjawab. Selepas itu dia kena lihat penyembelihan tu, darah yang mengalir itu, darah itu akan ditakung nanti pada hari kiamat. Dan darah itulah ditunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Darah itu artinya takarub kepada Allah. Darah itu artinya satu pengorbanan kita untuk kita mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Darah itu artinya bersama-sama membantu fakir miskin dan sebagainya. Darah itu sebenarnya untuk meningkatkan ketakwaan kita daripada satu jenjang kepada satu jenjang, daripada satu tingkat kepada satu tingkat. Maknanya kalau misalnya dia bayar RM900 atau RM450, that's it, itu saja. Tahun depan bayar pula lagi misalnya, itu bukan dia lah. Yang pentingnya macam yang disebut oleh Faiz tadi, dia ada kena ada ilmu, dia kena belajar benda ni. Sebab ini ibadah. Ibadah ni tanpa ilmu dia tidak boleh jadi ibadah. Sebab tu dia kena belajar, kena buka buku sikit. Bila masuk korban, siapa yang patut berkorban, apa hukum korban. Ada orang kata korban itu wajib, betul ke? Ada orang kata korban itu sunat muakkad, betul ke? Ada orang kata korban itu sunat biasa saja, betul ke? Yang itu perlu diketahui. Tetapi yang akhirnya saya nak sebutkan, kita berkorban. Kalau misalnya kita berkorban tu, diri kita sebenarnya tidak menjaga peraturan-peraturan, prinsip-prinsip hidup yang ditetapkan oleh Allah, dia cuma saja. Ini yang namanya fata morgana. Dalam ayat Quran disebutkan wallazina kafaru amaluhum kasarabin biqi'atin yahsabu adh-dhama'anu ma'a. Maknanya kalau kita berkorban sampai gitu-gitu saja, dia jadi fata morgana. Fata morgana artinya macam sia-sia begitu. Maknanya orang yang berkorban tu yang pertama sekali menjaga dirinya, menjaga ibadah hariannya, solatnya nak dijaga, hubungan dengan mak nak dijaga, hubungan dengan jiran nak dijaga, hubungan dengan anak nak dijaga. Kemudian tu selain daripada ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah yang sebagai fardu ain, fardu kifayah nak dijaga dan sebagainya. Ini adalah rentetan-rentetan. Bukan hanya aku bayar RM450, that's it. Tunggu pula tahun depan ada RM450, that's it. I think that is wrong as far as the conception of korban is concerned. Bukan itu ya. Bukan itu. Okey, itu penjelasan luas lagi sebenarnya. Kita tengok bait lagu ada yang katakan berkorban apa saja, jasad ataupun nyawa kan. Tapi kalau kita letak ibadah korban dalam kehidupan masyarakat kita, agaknya di mana sebenarnya letaknya pembangunan umat kita kalau kita masukkan ibadah korban ini dalam kehidupan seharian manusia? Baik. Setakat sekarang kita melihat ibadah korban itu hanya sekadar 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kita tak melihat ibadah korban itu lebih daripada itu. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri ada menyebutkan surah Al-Kausar ayat kedua, oleh itu dirikanlah sembahyang itu semata-mata kerana Allah dan sembelihlah korban itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Jadi kita ucap rasa syukur kepada Allah pun dah menunjukkan satu pengorbanan kita kepada ini. Tapi saya melihat kalau ibadah korban ini dapat dihayati dengan lebih mendalam oleh khususnya golongan masyarakat Islam di Malaysia sekarang ini, saya rasa umat Islam akan jadi lebih maju daripada yang sekarang ini, akan jadi lebih terbuka daripada sekarang ini, akan jadi lebih ke depan nak dibandingkan dengan umat-umat di negara-negara lain. Saya rasa kan. Okey, Datuk, kalau kita tengok Datuk, kalau kita tengok macam tak salah sebenarnya kita nak tahu tentang masyarakat sekeliling. Apa yang berlaku di masyarakat sekeliling? Salah satu orang kata kita mengambil masa, mengambil tahu. Tapi masyarakat sekarang ni dia lebih kepada macam boleh tak jangan jaga tepi kain orang. Apa yang berlaku ini hal kita. Jangan nak sibuk. Pandangan Datuk sendiri. Oh, ini that is very very wrong. Very
very very wrong. Jiran Sangat tu dia nak silap. ambil tahu kerana dia rasa macam okey, penting kerana kita jiran, kita perlu tahu apa yang berlaku. Okey. Nak kaitkan dengan korban ni, kita kaitkan sikit lah dengan korban ni kan seorang manusia macam Ali, macam siapa juga, macam Faiz dan siapa juga para penonton yang hormati sekalian kita ni ada 7 paling tidaknya lingkaran. 7 lingkaran. Sekejap aja. Pertama, lingkaran diri. Kena tahu tentang diri kita, jaga diri kita, handsome macam ni, pakai cantik, nampak pink cantik, nampak ni kan. Nombor 2, jaga keluarga kita. Itu lingkaran yang kedua, jaga keluarga. Allah akan tanya nanti. Anak saya tak sembahyang, Allah tanya. Anak saya begitu-gitu, Allah tanya. Isteri saya begini, Allah tanya. Yang ketiga, lingkaran komuniti tadi yang Ali sebut tadi. Komuniti masyarakat. Kita kena ambil tahu tentang masyarakat. Masyarakat kena ambil tahu tentang kita. Dia tak boleh jadi macam Robinson Crusoe, jatuh dalam satu island, seorang-seorang dekat situ, nak hidup seorang-seorang, nak cari api seorang-seorang, nak masak seorang-seorang, akhirnya dia mati pun seorang-seorang, tanam pun seorang-seorang. Okey. Yang ketiga ialah selepas komuniti ialah masyarakat yang lebih luas lagi. Namanya masyarakat yang lebih luas itu kemungkinan negara, negeri dan sebagainya. Yang luas lagi ialah umat yang besar. Umat di Kutub Utara, umat di Kutub Selatan, umat di Australia, umat di Amerika. Jadi maksudnya kalau kita tak boleh ambil tepi kain orang, tak jaga tepi kain orang, bukan nak jaga tepi kain dia. Saya pun tak minta Ali duduk sebelah dia, selak-selak kain dia. Tidak. Artinya kalau sakit kena ambil tahu. Anak dia kita tengok selalunya 3 orang, sekarang bermain tinggal seorang aja. Tanya mana pergi 2 orang yang lain. Kena ambil tahu. Kalau isterinya masuk hospital misalnya nak melahirkan anak, kena tahu. Tanya dia, dah lahir ke belum? Siapkan isteri untuk melihat bersama-sama, untuk menziarah dia. Benda-benda macam ni, inilah ikatan-ikatan masyarakat. Tapi saya nak balik kepada korban. Korban ni sebenarnya sentral tau. Korban ni sentral. Kalau kita pergi kan masjid saya lah, Masjid Al-Ghufran di Taman Tun Dr. Ismail tu misalnya. Besok katakanlah ada korban misalnya. Bayangkan orang datang, fakir miskin datang, orang datang dengan pisau, orang datang dengan kapak, orang datang dengan parang pembungkus dan sebagainya. You see the punya activities of community. Itu activity community. Dan jalinan-jalinan itu, masjid ada surau, ada rangkaian aktiviti-aktiviti inilah merupakan rangkaian sosial yang hebat melalui satu ibadah namanya korban. Okey, kita ada pemanggil. Kita ada pemanggil, talian. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdullah Hassan dari Rawang kan? Ya, Cik Abdullah. Silakan dengan soalan. Benar hari Arafah, Islam itu satu. Jadi perpaduan, itu yang pertama lah ya. Jadi nas kita 2, Quran dan hadis. Ulama besar mana pun dia tidak mengelahirkan hukum, mereka perlu rujuk. Itu sama macam nak cakap kan. Jadi tidak ada kabilah puak-puak, mereka Islam itu satu saja. Yang kedua Pak tadi, nama korban. Kalau orang tanya orang tu korban, mana dia tak ada. Jadi bila kita berkorban, makna kepentingan diri itu tak ada. Dalil yang saya nak bagi, sebaik-baik dalil Quran. Sebaik-baik perniagaan, hendaklah kamu jual harta dan diri kepada Allah. Ataupun dalam bracket, aku nak beli kamu. Allah kata aku nak beli kamu. Berani kita kata tak? Kita tak berani tolak, maka tak dapat tidak. Kaedah yang cantiknya, sembahyang mandi sunat taubat, pakai kain basah elok-elok macam mandi wajib. Solat sunat taubat, tujuh yang saya menjawab ayat engkau itu dengan ini, saya jual diri dan seluruh harta daripada engkau. Okey, baik. Datuk, kalau kita tengok kena ada saya susah nak respon tu pasal tak apa nak jelas apa maksudnya. Maksudnya dia tanya tentang pengorbanan itu, kalau kata dalam perniagaan dan sebagainya. Kita tengok kan, kita perlu orang kata ada timbang rasa sedikit. Macam-macam yang Faiz sebut tadi, nanti Faiz akan sambung agaknya. Pengorbanan tu berlaku di mana-mana. Di mana-mana pengorbanan tu berlaku. Bukan hanya tertentu pada hari yang pertama sampailah hari tasyrik yang terakhir, hari yang ke-13 itu korban. Bila-bila ada korban. Tetapi korban yang kita cerita korban ni ialah korban yang berlaku pada Nabi Ismail oleh ayahnya Nabi Ibrahim AS. Macam mana dia bercerita dengan isteri Siti Hajar. Kalau Siti Hajar kata kalau itu mimpi biasa, mimpi biasa jangan. Tapi kalau mimpi itu wahyu, wahai suamiku, jalankanlah. Bahkan Nabi Ismail mengatakan, bila bapa ni bagi tahu aku nak korbankan kau, aku nak sembelih kau, silakan wahai ayah, supaya kita masuk golongan yang bersabar. Bayangkan itu ya, suasana yang sedemikian. Kalau kita ambil terapkan sikit apa yang disebutkan tadi saudara pemanggil tadi, terapkan dalam masyarakat, terapkan dalam komuniti, terapkan dalam negeri, terapkan dalam negara, terapkan dalam belia, terapkan dalam pemuda, terapkan dalam wanita, seluruhnya
kekuatan ini namanya dinamisme. We need to have something what we call dynamism, social dynamism, community dynamism. Inilah yang perlu. Dan saya rasa ibadah korban macam saudara yang memanggil tadi, saya rasa menjurus kepada situ untuk melahirkan satu dinamisme yang inilah kekuatan yang ada melalui sirah para nabi, sirah para sahabat. Sampai sekarang ni kita ni yang sedang berbincang dekat TV1 ni, saya rasa adalah semata-mata untuk inject dinamism dalam masyarakat. Baik Datuk, tadi Datuk ada bercerita mengenai komuniti dalam masyarakat. Kalau dilihatkan, saya dah pun tengok ibadah korban ni, orang sembelih tu merata tempat. Ada yang tua, ada yang muda. Jadi apa sebenarnya syarat-syarat untuk si yang menyembelih tu? Yang menyembelih? Yang menyembelih tu binatang tu. Apa syarat dia? Tukang menyembelih. Tukang sembelih tu. Okey. Yang syarat yang pertama dia lah mesti Islam. Kalau tidak Islam, kalau ikut peraturannya tidaklah boleh dia menyembelih. Yang kedua, yang sunat-sunatnya masa dia menyembelih itu eloklah baca Bismillahirrahmanirrahim itu. Yang ketiga, masa menyembelih itu eloklah berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian tu yang ketiga, masa kita menyembelih itu eloklah menyebutkan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, potong. Potong pun sampailah dia punya uratnya. Urat marihnya pun terpotong dan sebagainya. Darahnya sudah mengalir dan sebagainya. Sunat juga untuk diperhatikan. Darahnya diperhatikan. Bahkan dikatakan kalau misalnya katakanlah orang berkorban satu ekor kambing dengan dimasuk dengan tujuh orang dalam satu ekor lembu. Elok yang kambing tu. Pasal kambing tu nak sama dengan lembu tu, darah dia lebih banyak lagi. Bila kita sembelih pasal dia banyak ekor kan dia mah. Yang darah-darah itu sebenarnya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia telah melakukan satu ibadah korban untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk komunitinya, untuk masyarakat luasnya dan akhirnya untuk hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya untuk ambil tadi tentang community, bagi saya lah, this is an institution. Your first question was institusi korban. Saya suka perkataan institusi itu. Dia bukan perkataan biasa. Di institusi korban. Bila sebut institusi, yang pertama institutionalized. Yang kedua ada dogma-dogma dia. Yang ketiga ada peraturan-peraturan dia. Yang keempat ada hukum hakam dia. Yang kelima ada orang yang bersedia untuk melakukannya. Yang keenam untuk ada takbir urusnya dan sebagainya. Jadi maknanya mungkin Faiz tak tambah sikit kot. Saya tahu dia menyentak kaki. Dia menyentak kaki tu saya dah tahu dah. Signal. Saya nak ambil tadi kita yang soalan Datuk sebelum ni kita bercerita dalam komuniti apa yang terjadi dalam masyarakat kita. Saya nak ambil sebab saya mewakili daripada Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. Saya nak ambil, kita nak cerita pengorbanan dalam institusi keluarga itu sendiri. Yang mana anak-anak dibesarkan dan dilahirkan oleh ibu dan ayah. Ibu dan ayah ini buat satu pengorbanan yang sangat besar. Kita bukan cerita setakat ibu dan ayah keluar hari-hari, keluar pagi, balik petang, cari duit, cari bagi makan, bagi pakai kepada anak-anak. Tetapi tanggungjawab yang lebih besar itu adalah nak membesarkan anak-anak itu mengikut landasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanggungjawab sebagai seorang ibu dan ayah hari ini kita tengok nak membesarkan anak-anak ini cukup sangat-sangat mencabar. Dengan permasalahan sosial yang berlaku sekarang, masalah dadah, masalah pergaulan bebas dan sebagainya. Jadi ibu dan ayah sendiri setiap hari melakukan satu pengorbanan yang mana dia berfikir macam mana nak membesarkan anak-anak yang duduk di lembah kelang dan sebagainya ini, macam mana nak prevent anak-anak ini, nak halang anak daripada tersasar ke jalan itu. Itu satu pengorbanan yang saya rasa sangat besar, dan pengorbanan itu ibu-ibu dan ayah pun perlu ada ilmu macam mana nak membesarkan anak-anak dalam masa kita sekarang ini. Itulah bila menyebut tentang ilmu. Ibu bapa mungkin ada ilmu itu. Tetapi bagaimana dia nak menerapkan ilmu korban ini kepada generasi muda, anak-anaknya ni yang akan mewarisi semua ni dunia ni? Penerapan itu saya rasa melalui apa yang ibu dan ayah itu portray kepada anak-anak. Kita bercakap soal perkara yang asas lah, yang tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, tanggungjawab ubudiyah itu kita menunaikan sembahyang, kita mencakupi ruang rukun Islam dan rukun imannya. Tetapi penghayatan anak-anak tidak akan dapat bawa penghayatan itu sekiranya ibu dan ayah tidak menunjukkan satu teladan yang baik. Kita suruh anak kita sembahyang tetapi kita tak menunjukkan macam mana cara sembahyang kepada anak-anak. Kita tak ajak anak-anak kita duduk di dalam keluarga waktu maghrib ada ruang, ada masa kita ambil sejadah bentang
sejadah solat di dalam keluarga, kemudian kita buat zikir sedikit, kemudian kita buat sedikit nasihat, kita sampaikan dengan cara-cara yang sedemikian, saya rasa penerapan kepada anak-anak itu lebih mudah untuk anak-anak itu dapat daripada ibu dan ayah jika dibandingkan dia pergi ke sekolah dapat daripada cikgu. Itu rasanya agak jauh hubungan dia dengan cikgu nak dibandingkan dengan ibu dan ayahnya sendiri di rumah. Bukankah itu yang dibuat oleh Akrab untuk berpendidikan, masukkan ilmu itu daripada anak, ayah, ibu, keluarga tadi, nak dimasukkan paling tidaknya dia punya intipati korban itu. Yes. Di Akrab sendiri memang kita ada menyediakan program-program sepanjang, maksud kata setiap waktu cuti sekolah di sepanjang tahun kita ada program-program, kita ada program summer camp kepada budak-budak sekolah, pelajar-pelajar sekolah rendah. Kita ada program yang namanya Camp Jati Diri Remaja kepada remaja-remaja dalam lingkungan umur 13 hingga 25 tahun. Yang itu kita buat panjang. Program ni selama 8 hari 7 malam yang mana kita terapkan betul-betul macam mana nak menghayati ibadat korban ini sendiri. Pengorbanan anak ini, dia nak membalas jasa seorang ibu dan ayah dalam masa 8 hari kita terapkan kepada anak-anak agar ini. mereka lebih menghayati, memahami betul. dan juga menyayangi. Betul. Okey, itu kita. Kalau kita tengok Datuk, dari segi kita tengok dalam kehidupan Muslim sendiri kan, seorang Muslim ini, kita tengok pengertian gagasan korban ni, kita luaskan. Apa cara yang paling mudah sekali untuk kita sebagai masyarakat, terutamanya yang menonton ini, untuk memahami apa yang boleh mereka lakukan secara generalnya? Okey. Yang pertama sekali saya rasalah. Kalau kita tanyakan anak-anak, cuba kita keluar sekarang, keluar daripada Angkasa Puri, keluar, tanya saja budak-budak, seorang kita bagi RM2 lah pertanyaan itu. Apa yang kamu tahu mengenai korban? Saya yakin ini berdasarkan juga saya bertemu dengan anak-anak, program dengan anak-anak sejak 30 tahun yang lalu. Saya rasa daripada 10 tak ada seorang pun yang boleh menjawab pengertian korban sebagaimana yang sepatutnya dijawab. Okey, maknanya tak ada ilmu. Jadi dalam keluarga setidak-tidaknya ayah atau suami, ibu atau isteri mesti ada ilmu itu untuk disalurkan kepada anak. Itu yang pertama. Nombor 2, setelah kita memberikan ilmu, kita mendekatkan anak kita kepada aktiviti-aktiviti yang ada kaitan dengan korban. Maknanya sekarang ni masjid buat, surau buat, individu buat dan sebagainya. Bawalah. Hari ini besok cuti, semalam cuti, lembu sedang ikat misalnya, bagi tahu anak kita, ini lembu dalam masjid ni ada 21 ekor ni. Apa artinya? Pernah tak 1 tahun orang tambat lembu seperti ini? Tak ada. Hari ini saja orang tambat. Pasal apa? Korban. Apa itu korban? Mulakan begitu sambil berjalan misalnya nampak kambing makan rumput. Ini kambing ni lah salah satu daripada binatang yang namanya al-an'am. Binatang untuk ternakan, untuk dikorbankan. Apa arti korban? Maknanya ibu dan ayah sentiasa relate, ada some relationship di antara apa yang disaksikan dengan ibadah, apa yang itu nombor 2. Nombor 3 ialah penghayatan. Maknanya dalam keluarga itu mesti ada penghayatan. Hari ini misalnya ayah dah bercerita, besok hari raya haji bukan hanya nak makan ketupat, bukan hanya nak makan rendang, bukan saja nak dengar khutbah. Itu satu hal, Itu yang dikatakan hari nahar. Hari nahar ini ialah hari kita menyambut hari raya yang pertama itu. Tapi susulan daripada itu korbannya yang penting. Orang berkorban di Mina nanti. Ribu-ribu binatang korban dikorbankan. Untuk apa misalnya? Apa sebabnya? Relatekan dengan sejarahnya. Sejarah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail, berunding dengan isteri Siti Hajar. Apa yang Kibash didatangkan menggantikan Ismail. Yang ini kena diceritakan. Saya nak tanya para penonton. Honestly, saya nak tanya. Jawab pada kita. Berapa orang yang boleh memberikan sedikit intipati yang sedemikian kepada anak-anak kita? Sang suami, berapa orang yang dapat bercerita kepada isteri yang dah dikahwini selama 17 tahun, cerita ini kepada isteri? Okey, yang akhirnya ialah penghayatan. Penghayatan artinya memasukkan dalam diri kita bahawa sesungguhnya korban satu institusi, korban satu ibadah. Bahkan saya nak bagi tahu, korban ni is inseparable elements dalam into the life of Muslim, sebagaimana yang sudah sebutkan, yang Ali sebutkan. Okey. Itu dia. Panjang lebar penerangannya mengenai penghayatan gagasan korban. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Presiden Jati Malaysia Datuk Dr. Hassan Ali dan juga Encik Faiz Abdul Razak yang merupakan pengurus Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. Dan kita akan berehat seketika. Kita akan beri laluan kepada semasa jam 9. Jadi kita kembali selepas ini dan selamat pagi. Satu Malaysia.